Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Anda bersama saya Lia Amira Anwar Rigos dalam Buletin UKAS edisi 8 malam 13 Mac 2020. Buletin edisi 8 malam dimulakan dengan laporan tiada lagi arahan dikeluarkan untuk tidak mendirikan solat Jumaat di Sarawak susulan penularan wabak COVID-19. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, setakat ini solat Jumaat masih diteruskan, namun pihak jawatankuasa masjid perlu mengambil langkah pencegahan dengan menyediakan cecair pencuci tangan dan pembasmi kuman di masjid-masjid dan surau-surau. Untuk kawasan masjid pun pihak jawatankuasa pengurusan masjid disarankan untuk mengambil pendekatan yang sama. Jadi saya nak minta kepada semua JKP, jawatankuasa pengurusan masjid untuk menyediakan sekurang-kurangnya hand sanitizer di pintu masuk surau dan masjid masing-masing. Dan sekiranya ada di kalangan jemaah kita yang tidak sihat, diminta untuk tidak bersama-sama dengan ahli jemaah yang lain dan menjaga kesihatan masing-masing untuk mengelakkan daripada sebarang penyebaran penyakit bawaan udara ini dan juga penyakit-penyakit yang lain. Ditemui media selepas taklimat pembangunan Taman Islam di Masjid Darul Hana, Kuching, pada Jumaat, Dr. Abdul Rahman memberitahu para jemaah Sarawak yang menyertai Perhimpunan Tabligh di Masjid Sri Petaling baru-baru ini perlu segera ke hospital berhampiran untuk tindakan lanjut. Kepada rakan-rakan kita yang mengambil bahagian dalam istimak yang telah pun diadakan di Sri Petaling, minggu lepas, mereka telah pun diberi arahan oleh pihak berkuasa untuk mendaftarkan diri masing-masing di Jabatan Kesihatan. Saya dimaklumkan bahawa sejak semalam ramai kalangan mereka telah pun pergi ke di Hospital Charles Brooke Memorial untuk mendaftar diri dan mungkin akan dikuarantin di sana. Dan kepada rakan-rakan kita yang lain, rasanya dielakkan daripada pergi ke rumah ibadat, jangan pergi ke surau dulu, jangan pergi ke mana-mana masjid, daftarkan diri dengan mana-mana klinik kesihatan ataupun jabatan kesihatan untuk memastikan bahawa saudara-saudara semua bebas daripada wabak ini. Terdahulu, semasa berucap dalam majlis sama, Dr. Abdul Rahman berkata, pembinaan Taman Islam Darul Hana yang pertama di Sarawak merupakan salah satu inisiatif kerajaan negeri dalam menyediakan prasarana perkhidmatan yang baik untuk rakyat. Jelasnya, pembinaan fasa pertama dijangka siap menjelang Mei 2020 dengan kos yang telah diluluskan sebanyak 8.6 juta ringgit. Jadi konsultan pun rasanya setuju mendapat siap sebelum tamat Mei, maknanya bila menjelang Raya Aidilfitri tahun tu, taman tu pun hampir siap secara keseluruhannya fasa yang pertama. Sementara itu, Dr. Abdul Rahman berharap dengan siapnya projek ikonik Taman Islam itu nanti akan menjadi satu kebanggaan buat warga Darul Hana di samping kewujudannya sebagai Smart Township di negeri ini. Smart Town, kerana Kuching sedang diolah oleh DBKU untuk menjadi Smart City, maka kita di Darul Hana pun nak dijadikan oleh kerajaan sebagai Smart Town, dan pengisiannya pun smart juga, pintar-pintar juga, termasuk masjid kita tu. Akan cuba kita tambahkan fasilitinya menjadi smart mosque, masjid pintar. Maknanya dengan kata lain, perancangan kerajaan negeri ialah penempatan Darul Hana untuk menjadi perintis, pioneer dalam pengisian smart living. Berita seterusnya. Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg menerima 2 kunjungan hormat di pejabat beliau di Kuching pada Jumaat. Kunjungan pertama oleh rombongan Lembaga Pengelola SK Agama Ibnu Khaldun Kota Semarahan bersama Ahli Parlimen Kota Semarahan, Rubiah Wang. Tujuan kunjungan itu adalah untuk mengemukakan cadangan mengenai permohonan tambahan blok dan fasiliti sekolah serta menaikkan tarafnya kepada sekolah berasrama penuh berdasarkan keperluan semasa memandangkan permintaan terhadap sekolah itu meningkat terlampau tinggi sekian tahun. Menurut Rubiah, sekolah tersebut pada masa ini hanya dapat menempatkan 90 pelajar dan ianya menimbulkan banyak rungutan daripada para ibu bapa yang ingin menempatkan anak-anak mereka ke sekolah tersebut. Jadi kita perlu komitmen daripada Kementerian Pendidikan dari sudut operasi. Kalau tidak ada masalah dari sudut kos operasi, memandangkan sekolah agama Ibnu Khaldun ini dari sudut pembangunan infra di bawah state, di bawah kerajaan negeri, di bawah Majlis Islam, dan operasi di bawah Kementerian Pendidikan. Jadi kalau dua-dua ada persamaan, insyaAllah cadangan ini akan dapat direaliti kita dalam masa yang
terdekat. Kunjungan seterusnya oleh Jawatankuasa Pesta Kaul Mukah yang diketuai oleh Adun Balingian merangkap pengerusi Kaul Mukah Abdul Yaakob Arbi. Tujuan kunjungan itu adalah untuk menjemput Ketua Menteri merasmikan majlis perasmian Kaul yang akan diadakan pada 12 April depan di Mukah. Selepas kunjungan hormat itu, Abdul Yaakob berkata pihaknya akan menunggu maklum balas daripada Ketua Menteri dan dalam masa yang sama pihaknya akan menyampaikan maklumat selanjutnya memandangkan wabak COVID-19 yang tular pada masa kini. Beliau akan reconfirm kehadiran beliau dalam masa yang terdekat. Jadi kita tunggu arahan dari pihak beliau lah, sama ada beliau datang untuk merasmikan Pesta Kaul. Berita berikutnya. Timbalan Menteri Pengangkutan Hasbi Habibullah mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg di atas perkenan pelantikan di dalam Kabinet Persekutuan dan memberikan keyakinan dalam menggalas jawatan ini. Beliau turut berterima kasih kepada semua ahli dan jentera komponen gabungan Parti Sarawak GPS dan seluruh warga Limbang yang mengucapkan tahniah di atas pelantikan ini. Hasbi berkata demikian semasa berucap dalam satu majlis di lapangan terbang Limbang pada Jumaat. Sementara itu, dalam satu majlis berasingan, telah diadakan satu majlis makan malam sebagai ucapan tahniah dan sambutan kepada Datuk Henry Sum Agong yang dilantik sebagai Timbalan Menteri Kemajuan Luar Bandar. Ini merupakan kali kedua Datuk Henry dilantik di dalam Kabinet Persekutuan dengan sebelum ini pernah menjawat jawatan Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan. Sekian Buletin UKAS edisi 8 malam bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari Facebook UKAS, ukas.sarawak.gov.my dan subscribe serta like saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.